الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu. Jadi pagi ini kita dalam suasana kuliah online lah, kerana saya tak berapa sihat sikit, kena kuarantin insya-Allah. Jadi mungkin besok hari last lah kot insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa esok okey kot tamatlah. Okey dah suara, cuma kadang-kadang batuk-batuk sikit, ada sikit lagi. Cobaan. Baik, kita sambung kepada kitab kita ni, masalah 124 soal jawab fiqh wanita, dan kita berada pada muka surat 59 Ya, betul Ustaz, betul. Betul. Soalan yang ke-9. Muka surat 59, soalan yang ke-9. Baik, tajuknya ialah melamar wanita yang di dalam iddah. Jadi, apakah diperbolehkan melamar wanita yang sedang dalam iddah? Jadi jawapannya melamar ada yang menggunakan kata-kata sharih, yang ini jelas, dan ada yang menggunakan kata-kata ta'rid atau semacam sindiran bahawa ia bermaksud ingin menikahinya. Jadi lafaz lamaran itu terbahagi kepada dua. Kita melamar tu ataupun kita melamar ni, tuan-tuan semua, bukan macam kita melamar masyarakat Melayu ni bawa hantaran apa semua. Maknanya kita bawa dulang, kita bawa bekas, kita bawa apa, itu melamar dalam adat orang Melayu. Maksud melamar di sini iaitu kita mengajak seorang lelaki ajak perempuan menikah. Itu dipanggil melamar. Jadi seorang lelaki mengajak perempuan menikah dipanggil melamar. Sama ada mengajak itu secara terus, lelaki itu ajak terus, ataupun melalui wakilnya. Wakil, diajak wakil, pun dikira sebagai melamar. Jadi melamar ni tak semestinya kita hantar barangan, hantaran dan sebagainya. Ajak seorang perempuan bernikah, kita ajak terus, ataupun kita ajak melalui perantaraan, semua itu dipanggil melamar. Jadi soalannya, melamar ini ada dua jenis lafaz penggunaan melamar. Pertama, kita gunakan lafaz yang sharih, yang ini jelas. Sharih maksudnya jelas. Dan ada yang menggunakan lafaz ta'rid. Ta'rid ni semacam sindiran. Jadi jelas ni, kita jelas lah. Saya melamar awak, saya nak buat awak sebagai isteri saya nak buat awak sebagai orang rumah saya. Itu maksudnya melamar secara jelas. Ta'rid maksudnya secara sindiran. Maksudnya orang faham ayat itu menunjukkan bahawasanya nak melamar, tetapi bukan dia menggunakan perkataan yang jelas. Contohnya, payah dah nak cari orang perempuan macam awak ni. Itu menunjukkan bahawasanya dia nak jadikan seorang perempuan itu sebagai isterinya, tapi tak digunakan secara jelas. Itu dipanggil ta'rid. Baik, apa hukumnya? Jika melamarnya dengan kata-kata yang sharih, yang ini jelas, sementara wanita yang iddah tersebut kerana ditinggal mati suaminya, atau iddah bain, atau iddah raj'i, maka hukum melamar tersebut adalah haram. Jadi kalau melamar secara sharih perempuan dalam iddah, maka hukumnya haram.
tak kisahlah iddah tu iddah kematian suami, iddah talak bain ni talak 3, ataupun iddah talak raj'i, yakni talak 1 atau 2. Jadi kesimpulannya, perempuan dalam iddah tak boleh dipinang. Sama ada iddah apa pun tak boleh berlaku. Iddah mati suami ke, iddah bercerai talak 1, 2 ke, iddah bercerai talak 3 ke, semua tak boleh pinang secara jelas. Tak boleh kata saya nak ke Allah. Ini satu masalah yang banyak berlaku pada hari ini. Kan? Jadi perempuan tu dalam iddah lagi, dah dikening-keningnya dengan lelaki lain. Kan? Dah keluar berdua-duaan. Dah keluar dengan bekas boyfriend lama. Ataupun apa saja. Apa lagi keluar? Keluar memang kita dah belajar, tak boleh. Nak pinang, nak sebut lafaz, saya nak jadikan awak sebagai isteri pun tak boleh. Dalam keadaan seorang perempuan itu dalam talak, dalam iddah, sama ada iddah itu talak raj'i ataupun talak 3 ataupun iddah kematian suami. Apatah lagi kalau dia masih dalam talak raj'i 1 dan 2. Sebab kita dah belajar dulu, kalau perempuan dalam talak 1 dan 2, yang dipanggil talak raj'i, perempuan itu dihukumkan seperti isteri lagi dalam beberapa bab, dalam beberapa perkara. Sama macam isteri. Tak boleh keluar rumah, nak keluar rumah kena minta izin. Kerana dia dalam hukum isteri lagi. Kalau nak pergi apa benda nafkah pun wajib suami beri lagi. Kerana dia macam isteri. Dan macam-macam lagi lah hukum-hukum yang lain tu seperti isteri lagi. Ini satu kerosakan yang kalau kita boleh lihat dalam masyarakat kita, orang yang masih dalam iddah tetapi sudah ada orang yang datang meminang secara zahir, secara sarih, secara jelas, ini hukumnya haram. Okey, baik. Akan tetapi, jika lamarannya menggunakan kalimah ta'rid dan wanita yang dilamarnya sedang dalam iddah wafat atau iddah bain, maka hukum melamarnya boleh. Tapi kalimah yang digunakan itu ta'rid. Kalimah yang tak jelas. Dan perempuan tadi dalam iddah wafat. Mana iddah kematian suami. Ataupun iddah bain, yang iddah talak 3. Maka hukumnya boleh. Jadi kalau perempuan tu dah mati suami dia. Lepas 2, 3, 4 hari kematian suami dia, kita pun cakap kat dia. Sama ada tulis WhatsApp ke, sama ada tulis surat ke, nak jumpa tak boleh lah dalam iddah. Kan? Apa? Cakap kat dia, susah dah nak cari perempuan macam awak ni. Macam tu. Tulisan macam tu menunjukkan lafaz ta'rid, lafaz sindiran ataupun kiasan untuk meminang. Jadi lafaz macam tu dibenarkan dalam syarak. Boleh, tak berdosa macam tu. Tetapi kalau cakap terang-terang, haram juga. Kata, awak kalau habis iddah nanti, 4 bulan 10 hari nanti, saya nak nikah dengan awak tu. Itu maknanya meminang secara terang-terang. Yang macam tu hukumnya tetap haram. Sama juga dengan orang yang dalam iddah bain, iddah talak bain, itu iddah talak 3. Jadi dia dah diceraikan oleh suami dia dalam talak 3 ataupun cerai secara khulu', cerai secara tebus talak. Kerana cerai secara tebus talak ni dia masuk talak bain. Yang ni tak boleh dirujuk. Jadi macam tu, dalam kes macam tu, seorang perempuan yang telah diceraikan dalam talak bain tadi, boleh juga dipinang oleh seorang lelaki, tapi cara meminangnya bukan secara sarih, mesti dengan ta'rid, iaitu lafaz sindiran. Susah dah nak cari perempuan seperti awak. Beruntung siapa yang beristerikan awak. Itu maksudnya lafaz-lafaz ta'rid dia panggil. Lafaz-lafaz yang menggunakan lafaz sindiran. Jadi untuk orang yang dalam talak, dalam iddah kematian suami dan juga iddah bain, boleh. Untuk iddah talak 1 dan talak 2 tetap tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita dah belajar itu, orang yang dalam iddah talak 1 dan talak 2,
Dia seperti isteri orang lagi. Macam mana kita nak pinang isteri orang? Sama ada pinang secara terang ataupun secara kiasan, sindiran, semua tak boleh berlaku. Kerana dia masih isteri orang. Dan bila melamarnya dengan kata-kata ta'rid untuk wanita yang iddah raj'i, iddah talak raj'i, yang talak 1 dan 2, maka hukumnya haram. Kerana wanita raj'iyah, yakni wanita dalam talak raj'i, masih terikat hubungan suami isteri. Jadi kesimpulannya macam ni. Kesimpulan secara umum daripada jawapannya, meminang orang yang dalam talak 1 dan talak 2, iddah talak 1 dan talak 2, dalam iddah talak 1 dan talak 2, tak boleh, haram. Sama ada lafaz yang digunakan tu lafaz sarih ataupun lafaz yang digunakan tu lafaz kinayah, ta'rid, maknanya lafaz sindiran. Jadi terang-terang pun haram, sindiran pun haram juga. Kalau perempuan tu di dalam iddah talak kematian suami ataupun di dalam iddah bain ni talak 3 ataupun talak khuluk, maka dibolehkan melamar perempuan tadi dengan lafaz ta'rid, ini lafaz sindiran. Bukan dengan lafaz terang-terangan, ini lafaz sindiran. Itu kesimpulannya. Itu kena ambil perhatian ni. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Jadi benda ini perlu dipahami oleh orang lelaki lah khususnya. Jangan duk pergi pinang orang yang dalam iddah. Okey, habis selesai di situ. Kita akan masuk pula dalam bab nasab, muka surat 60. Cuma sebelum masuk bab nasab ni, pada kuliah yang sebelum ini, saya ada sebut tentang masalah perempuan yang diceraikan talak 1 dan talak 2. Kemudian suaminya tak keluar daripada rumah, duduk dalam rumah berdua-duaan dengannya, maka iddah tadi itu belum start. Iddah tadi belum bermula. Itu yang saya sebut pada kuliah bulan lepas. Jadi di sini saya akan sebut sekali lagi dia punya ayat yang saya petik daripada kitab Arab ni, saya catat malam tadi. Apa dia kata ni? Ni untuk kalau untuk lebih meyakinkan lah. Dia kata laisa lil mufaraqati lil mufariki musakanatuha. Tidak boleh bagi lelaki yang menceraikannya berdua-duaan di dalam rumah bersama dengan perempuan yang diceraikannya. Walaysa fiha mahramun, sedangkan tidak ada dalam rumah itu mahram. Tak ada mahram dalam rumah. Jadi berdua-duaan saja dalam rumah itu. Itu hukumnya haram. Berdua-duaan macam tu haram. Laisa fiha mahramun laha mumayyizun yustahya minhu fayuhramu alaihi walau a'ma. Jadi di dalam rumah tu tidak ada mahram bagi perempuan. Syaratnya mahram bagi perempuan. Bukan mahram bagi lelaki, mahram bagi perempuan. Maknanya kalau anak, okeylah. Sebab mahram bagi perempuan. Kalau adik-beradik suami, tak boleh. Sebab itu mahram bagi suami. Kalau adik-beradik perempuan, boleh. Sebab itu mahram bagi perempuan. Jadi haram ke atas suami itu tadi, walaupun dia tu seorang buta. Duduk di dalam rumah tadi. Haram. Okey, baik. Itu maksudnya haram. Kemudian dia kata lagi, kalaulah duduk macam tu, maka tidak akan bermulalah iddah tu tadi. Haram duduk berdua-duaan macam tu dan tidak bermula iddah tadi. Ini banyak berlakulah. Banyak juga berlaku. Banyak pun tak banyak lah, tapi ada berlaku. Bila bercerai, duduk serumah. Sebab atas dasar ataupun faktor ekonomi. Dan di dalam rumah itu tidak ada mahram.
Tidak ada mahram yang memayyiz. Kalau ada pun budak yang belum memayyiz, anak dia umur setahun, 2 tahun, 3 tahun tak memayyiz, itu tidak dikira sebagai mahram. Maka duduk berdua-dua dalam rumah itu tadi, hukumnya adalah haram. Jadi kena keluar. Jadi siapa yang kena keluar? Suami kena keluar. Sebab apa suami kena keluar? Sebab perempuan tu wajib duduk di dalam rumah. Rumah edah tu tadi. Bukannya isteri keluar, suami keluar. Okey? Itu baik. Selesai di situ. Habis, kita masuk bab nasab. Soalan yang pertama, nasab anak zina waliyadzabillah. Jadi soalan ni tak ada ditulis di sini. Apa soalannya? Terus dia bagi jawapan. Jadi agaknya soalan tu bagaimanakah nasab anak zina? Itulah kot mungkin terlupa nak tulis ke apa ke, wallahu alam. Okey, baik. Jawapannya, jika ada wanita yang hamil dan menikah. Dia hamil anak zina dan menikah. Kalau hamil anak yang sah taraf, tak sah nikah. Itu kena ingat. Hamil yang anak sah taraf, itu tidak sah nikah. Hamil anak zina, itu sah nikah. Seorang perempuan, dia hamil, dia mengandung. Mengandung 6 bulan, 7 bulan ke, tak kisahlah. Kemudian dia menikah dengan seorang lelaki. Jadi nikahnya itu sah jika hamil tadi, kandungan tadi disebabkan oleh perzinaan. Sama ada dia menikah dengan orang yang buat dia mengandung, ataupun dia menikah dengan orang yang berasingan. Dia menikah dengan orang lain, tak kisah. Itu kena faham. Ada orang tulis kata tak sah nikah kalau dalam keadaan hamil. Betul, tak sah nikah dalam keadaan hamil, tapi syaratnya hamil yang sah taraf. Maksudnya dia mengandung daripada suami yang sah. Kemudian suami dia meninggal. Ataupun suami dia ceraikan dia. Kemudian dia nak menikah. Mana boleh dia menikah? Kenapa? Kerana dia dalam iddah. Kerana perempuan yang mengandung, iddah dia tamat dengan dia bersalin. Jadi soalan sekarang ni, dia belum bersalin lagi. Dia dalam iddah. Tapi perempuan yang berzina, dia tidak ada iddah. Iddah tak ada. Iddah ni hanya untuk perempuan yang mengandung, yang sah taraf. Dan perempuan yang berkahwin, yang berzina, tidak ada iddah. Jadi soalannya sekarang ni dia menikah. Boleh sah nikah ke? Jadi jangan silap faham. Ramai yang silap faham macam ni. Dia kata, bahkan dia tulis pula kat internet. Ramai orang tanya saya, dan benda tu orang recycle kan, berulang. Jadi dah senyap sekejap, orang post balik. Datang balik. Sebab isu-isu ni, tuan-tuan semua, perempuan semua, isu-isu yang hot, yang panas ni, dia berulang. Sebab apa? Sebab dia ikut musim. Ada orang start post, orang share balik, panas balik. Dia jawab balik. Padahal dia jawab dah dulu. Lepas tu dia reda balik. Lepas tu orang post balik. Dia ulang-ulang. Itulah benda kat internet ni macam tu. Jadi sekarang ni perempuan yang di dalam keadaan hamil disebab zina, kemudian dia menikah. Sama ada dengan lelaki yang dia buat berzina dengannya atau bukan. Dia menikah tu tak kisah. Dia boleh menikah dengan lelaki yang buat dia mengandung tu pun boleh, ataupun dia menikah dengan lelaki yang lain pun boleh. Tak ada masalah. Dia menikah dengan lelaki yang mengandungkan dia pun sah. Dia menikah dengan lelaki yang tidak mengandungkan dia pun sah. Orang tua-tua panggil apa? Pak sanggup ke apa? Dulu. Baik. Dan jarak antara berkumpul pertama kali dengan suami selepas menikah dengan masa melahirkan anak adalah 6 bulan. Yang ni 30 hari darab 6 bulan atau lebih. Yang ni berapa? 30 darab 6. 6, 12, 18, yang ni 180 hari. Jarak berkumpul. Berkumpul tu maksudnya bersetubuh lah. Dia guna istilah berkumpul. Jarak bersetubuh yang pertama dengan dia bersalin itu melebihi 180 hari. Melebihi 180 hari. Boleh?
Lebih daripada 180 hari daripada tempoh bersalin. Maka apa jadi? Anak yang lahir tersebut adalah anak daripada suami tersebut. Maknanya anak itu boleh dibinkan kepada suami yang baru menikah ni. Dan dia yang kelak menjadi wali nikah jika anaknya perempuan. Boleh jadi wali nikah jika anaknya perempuan. Itu hukum dari segi hukum. Dari segi hukum syarak macam tu. Jadi kalau daripada tempoh perkahwinan itu tadi, dia adalah tempoh perkahwinan dan bersalin 6 bulan atau lebih. Maka anak itu boleh dibinkan kepada bapa itu tadi dan dibintikan kepada bapa yang baru menikah tadi. Anak tu dikira anak dia. Dan kalau dia bersalin nanti, dia boleh menjadi wali untuk anak itu tadi. Itu hukum syarak macam tu. Dia kira 6 bulan daripada tempoh perkahwinan dan juga tempoh bersalin. Kalaulah kurang daripada 6 bulan, maka anak itu tidak boleh dibinkan. Sebab tu dia tulis di bawah, sedangkan jika jarak masanya tidak ada 6 bulan, maka anak tersebut bukan anak suami baru tadi, dan kelak jika menikah walinya adalah wali hakim, terimamlah wali dia. Okey? Jadi kita buat contoh nak bagi mudah faham. Si fulanah ni, seorang perempuan ni, dia pun mengandung. Dia mengandung kemudian tak berkahwin. Wali'adzubillah. Kemudian selepas daripada itu, bapa dia siapa? Suruhlah dia berkahwin dengan seorang lelaki yang lain. Kerana lelaki tu tak nak bertanggungjawab. Okey? Tu. Kita buat mudah masalah. Jadi adalah seorang lelaki yang nak berkahwin dengan dia. Maka berkahwinlah dengan dia. Tak kisahlah sama ada lelaki tu tahu dia dah mengandung atau tak tahu, itu bab lain. Sama aja hukumnya. Maka lepas daripada berkahwin, selepas daripada 6 bulan, masuk 7 bulan atau 8 bulan, bersalihlah perempuan tadi. Kalau kata kita ambil 7 bulan lah, senang. 7 bulan, daripada berkahwin, bersalihlah perempuan tadi. Maka dapatlah anak perempuan. Bila dapat anak perempuan tadi boleh dibintikan kepada lelaki tadi, suami tadi, bapa dia tadi, bapa yang baru kahwin tu lah. Bapa asal tak boleh. Boleh dibintikan kepada bapa ini, bapa yang baru kahwin. Dan bila dia besar nanti, bila nak menikah, siapa yang jadi wali nikahnya? Yang jadi wali nikahnya ialah bapa yang baru ni. Kerana boleh dinasabkan, boleh dibintikan, maka dialah yang jadi wali nikah. Sebaliknya, kalau keluar tadi kurang daripada 6 bulan, daripada perkahwinan, dia menikah, kemudian 5 bulan, salin perempuan tadi. Maka anak tadi tidak boleh dibinkan atau dibintikan kepada bapa yang baru tadi. Habis tu nak dibintikan kepada siapa, Ustaz? Tak boleh dibintikan kepada sesiapa. Jadi nak dibintikan kepada siapa? Hukum asalnya dalam syarak tak boleh dibintikan kepada sesiapa pun. Tak boleh. Kenapa? Kerana dia lahir kurang daripada 6 bulan. Binti Abdullah, adat ataupun uruf masyarakat Melayu kita letak kepada binti Abdullah. Ataupun bin kepada Abdullah. Abdullah itu maksud apa? Hamba Allah. Tetapi sebenarnya dia tak boleh dibinkan kepada sesiapa. Sebenarnya. Dan saya rasalah kena cek balik dengan pejabat pendaftaran negara. Itulah yang diamalkan oleh pejabat pendaftaran negara sekarang. Maknanya budak tu nama dia ke atas, dia tak ada binti ataupun tak ada bin.
Biasanya kalau cuba kita tengok surat beranak anak kita atau cucu kita, dia biasanya tulis terus. Kan? Contoh anak saya Muhammad Afi bin Muhammad Zaki Mazhar Atam. Terus nama kat atas tu. Tapi biasanya anak yang macam ni, yang tak cukup dokumen macam ni, maka dia akan tulis nama anak saja kat ruangan atas. Muhammad Zaki. Macam tu. Mungkin di makluman bapak di bawah adalah bapak dia ni. Bapak penjaga dia apa semua. Tapi nama penuh dia tak ada bin. Tak dinasabkan. Itu betul ya. Dan bila dia nak nikah besok-besok, kalau dia perempuan, yang jadi wali untuk nikahnya adalah wali hakim. Itu imam. Kalau bapaknya jadi wali, itu tujuan pejabat pendaftaran negara tak boleh binti tu. Sebab apa? Sebab takut jadi keliru kemudian hari. Sebab dah lama-lama orang tak tahu kan. Dia bawa seorang anak. Ini bapak saya sebenar. Jadi tu imam pun buatlah wali bapaknya. Itu antara tujuannya. Jadi bila nak menikah mungkin tu imam minta surat beranak. Tengok, tidak ada binti. Bermakna budak ni dia tidak boleh bapaknya menjadi walinya. Maka walinya adalah wali hakim. Siapa walinya? Tu imam lah wali dia. Tu imam lah wali nikahnya. Jadi tu imam pun dengan bijaksana dia, kepandaiannya dan hemahnya, pasal akad nikah, dia tak sebutlah yang berwalikan oleh bapaknya padaku. Tak ada masalah. Tak payah sebut tu je. Aku nikahkan dan aku kahwinkan si fulanah dengan si fulanah dengan mas kahwinnya sebanyak sekian. Habis, selesai. Tak payah duduk tak payah duduk apa benda, duduk cerita banyak kali. Duduk cerita. Minta maaf tuan-tuan semua. Tok Imam, orang panggil Tok Imam Biul. Tak payah duduk cerita. Ini kan keaiban. Budak tu pun tak bersalah. Kan? Maknya pun mungkin dah bertaubat dah daripada dosa dan segalanya. Jadi tak payah duduk cerita. Budak ni walinya wali hakim ya. Sebab anak tak satara. Apa kerja macam tu? Tak perlu dimaklumkan. Kan? Tapi saya tak dengar lah. Tak adalah dapat laporan Tok Imam buat macam tu. Cuma kalau ada lah. Kalau ada tu orang panggil Tok Imam gong. Kalau orang Kelantan panggil gong. Apa kerja lah. Nak malukan orang macam tu. Kan? Cukup lah akad nikah tu. Ataupun ada juga orang tanya, boleh tak kita akad nikah 2 kali? Akad nikah yang berlakon satu. Akad nikah yang betul punya. Jadi yang betul akad nikah di masjid, katakan. Tok Hakim akad nikah lah. Tok Hakim pula. Tok Imam akad nikah. Jadi ada 2, 3, 4 orang akad nikah. Sah dari nikah. Kemudian buat satu lagi majlis. Jadi maknanya seolah-olah majlis tu apa benda ni bapak dia wali. Jadi pada pandangan saya lah, ini masuk dalam bab menipu, tapi menipu yang dibolehkan untuk menjaga keaiban lah. Menjaga keaiban keluarga. Kan? Kita buat akad nikah sekali lagi. Maknanya kita berlakon lah. Tapi maknanya pada pandangan saya mungkin, tapi benda itu mungkin ada orang yang tak setuju. Boleh. Mana satu akad nikah yang sah punya, yang confirm punya, buat dalam majlis, dalam bilik itu imam semua, dah sah dah. Suami isteri dah 2 orang ni. Cuma untuk majlis depan orang apa semua, jadi buatlah macam biasa. Jadi Tok Imam pun sebut yang berwalikan oleh bapaknya dan sebagainya. Itu maknanya untuk mengelakkan daripada tohmahan dan fitnah dan sebagainya. Sebab kesian juga. Okey, itu insya-Allah. Tapi sekarang ni lagi senang. Musim PKP ni kan akad nikah tak ramai kan. Lagi orang tak tahu kan. Itu cara dia. Baik, apa risikonya? Apa risikonya kalau bapa itu tadi, bapa yang baru menikah tadi, yang lahirnya kurang daripada 6 bulan menjadi wali, maka nikah itu tidak sah. Pernikahan itu tidak sah mengikut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Bila tidak sah, risiko dia banyaklah. Okey, kalau tahu pernikahan tu dah tahu tak sah. Okey. Suami pun tahu,
isteri pun tahu, suami yang menikah ni tahu, isteri pun tahu. Kan? Semua tahu pernikahan tak sah. Tapi tetap nak teruskan juga. Kenapa? Kerana malu dan sebagainya. Maka apa jadi? Wal'iyadzabillah. Anak itu menjadi apa benda? Hubungan kahwin tu tadi, dia jadi hubungan zina. Jadi hubungan zina. Kalau anak tu tadi tidak tahu, perkahwinan tadi tak tahu, suami tak tahu, isteri pun tak tahu, ya, yang menikah tadi tak tahu, maka hubungan mereka itu tidak dipanggil zina sebab mereka tak tahu. Mereka tidak tahu. Tapi kalau suami isteri ni tahu, kata pernikahan ni tidak sah, wali ni wali yang tidak sah, maka hubungan mereka hubungan kelamin malam-malam tu dikira sebagai zina, wal'iyadzabillah. Minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kena faham betul-betul bab nasab ni. Okey, selesai. Habis, selesai di situ. Dan soalan yang kedua, yang terakhirlah pagi ni, saya tak ada suara dah. Okey. Anak kedua, mahramnya suami pertama. Anak kedua, mahramnya suami pertama. Oh, macam mana Anak suami kedua, mahramnya suami pertama. Anak suami kedua, mahramnya suami pertama. Ada seorang lelaki menikahi perempuan. Ada seorang lelaki menikahi perempuan. Dan sudah pernah melakukan jima. Dia pernah bersetubuh dengan perempuan ni. Kemudian antara keduanya terjadi perceraian. Lepas pada tu bercerailah dua orang ni. Lelaki perempuan ni bercerai. Setelah iddah selesai, isteri ni menikah dengan lelaki lain. Habis tamat iddah, dia pun menikah dengan suami lain lah. Dan memiliki seorang perempuan. Lepas menikah tu beranaklah dengan suami baru ni. Apakah anak isteri dari suami kedua adalah mahram bagi suami pertama? Adakah anak yang baru dapat ni dikira mahram dengan suami pertama dulu? Payah tu tak? Nampak tak gambaran? Baik, saya buat misal. Buah nama lah. Tapi tak ada kena-mengena dengan hidup atau yang mati ni. Kalau kebetulan dengan nama perempuan semua ni, minta maaf. Si Dolah ni berkahwin dengan si Fatimah. Dolah berkahwin dengan si Fatimah. Okey? Jadi, dia berkahwin dah 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Katalah, dah bersetubuh apa semua. Tak dapat anak dua orang ni. Jadi, bila tak dapat anak Dolah dengan Fatimah ni, maka mereka pun bercerai. Cerailah Dolah dengan Fatimah. Maka Fatimah ni tadi, dia dah tamat iddah dengan Dolah ni, dia pun menikah dengan Ramli. Ramli ni. Jadi menikahlah dengan Ramli. Okey? Jadi dia menikah dengan Ramli ni, dapatlah anak. Anaknya dapat kepada apa? Dapat anaknya sebagai anak kepada dua orang ni, Fatimah dengan Ramli, dapatlah Zainab. Anaknya Zainab. Okey? Ramli dengan Fatimah, anaknya Zainab. Soalannya, Zainab dengan Dolah ni, bekas suami mak dia dulu, Zainab dengan Dolah ni mahram atau tak mahram? Itu dia. Mahram atau tidak mahram? Okey, jelas tak? Mahram maksudnya batal sembahyang atau tak? Kalau mahram, tak batal sembahyang. Kalau bukan mahram, batal sembahyang. Boleh menikah tak dua ni? Kalau mahram, tak boleh menikah. Kalau bukan mahram, boleh menikah. Apa jawapannya? Benar, termasuk mahramnya. Iaitu benar, dia termasuk mahramnya. Iaitu tidak batal sembahyang dan tak boleh menikah. Kenapa? Kerana ini dipanggil bapa tirinya. Bapa tirinya. Boleh? Faham? Ini bapa tiri. Ada orang duk faham bapa tiri ni maksudnya seorang lelaki dia menikah dengan perempuan, perempuan tu dah ada anak. Jadi anak tu kira anak tiri dia. Oh, itu maklum dah. Tapi yang ni yang suami sebelum. Suami sebelum.
suami mak dia sebelumnya. Itu pun dikira bapa tiri. Kalau mak dia pernah bernikah dengan 4 orang lelaki, kemudian yang kelimanya adalah bapaknya, maka 4 orang lelaki yang sebelum daripada perkahwinan itu, sebelum perkahwinan mak dia dengan bapaknya, itu pun dikira bapa tirinya semua. Jadi jumpa kat pasar malam, dia pun kenal. Ni bekas suami mak dia. Dia pun pergi salah, cium tangan apa semua. Kan? Orang kata, ni ustazah apa ni, contohlah, perempuan ni kerja ustazah. Ustazah apa ni, jahil ni, salam dengan bukan mahram ni. Tak siapa-siapa, kata dia. Bukan pak saudara dia, bukan apa ni. Rupanya bekas suami mak dia dulu. Bekas suami, bekas suami mak dia dulu. Itu mahram dia. Okey? Keluarga saya ada ni. Okey? Isteri saya, cerita sikit lah, tak apalah. Cerita tak ada masalah. Isteri saya, arwah mak mentua saya dulu. Dia berkahwin. Berkahwin, dapat anak seorang. Dapat kepada abang ipar saya sulung. Abang Zin nama dia. Dapat abang ipar saya sulung. Bercerai lah. Kemudian mak mentua saya, arwah mak mentua saya berkahwin dengan arwah pak mentua saya. Semua arwah belaka dah. Dapatlah anak kepada ni 7 orang semua. Masuklah isteri saya, anak bongsu isteri saya. Jadi semasa arwah mak mentua saya hidup, bapa mentua saya ni meninggal masa isteri saya kecil lagi, umur 3 tahun. Jadi tak sempat jumpa lah. Jadi semasa arwah mak mentua saya hidup, jadi bekas suami yang pertama dia dulu ada hidup lagi. Kadang-kadang orang dulu kan baik, kadang-kadang bercerai pun baik lagi. Jadi kadang-kadang arwah apa bekas suami pertama ni, dia datang ke rumah ni, tengok anak sulung dia, anak pertama dia. Baiklah kan. Jadi isteri saya dan adik-adik yang lain datang, salaman lah. Salam, tak ada masalah. Salam, cium tangan apa semua. Pasal apa? Pasal Pak Tiri. Bapak Tiri. Itu bapak tiri dia. Sebab apa? Sebab itu bekas suami dia yang pertama dulu. Bukan suami mak tu. Tapi semua dah meninggal semua. Arwah belaka adalah rahimahumullahu ajma'in. Okey? InsyaAllah. Boleh? Itu dia punya. Jadi jawapan dia ni, dia kata referensinya, rujukannya Hasyiah Al-Iqna' juzuk 2 muka surat 164. Habis di situ. Wallahu a'lam. Okey? InsyaAllah. Jadi saya rasa setakat dulu untuk pagi ni. Tak apa larat. Suara tak apa boleh keluar. Sakit tekak lagi. Okey? InsyaAllah kalau ada soalan, boleh saya jawab kalau ada soalan. Boleh buka mic dan tanya kalau ada soalan. Apa ni? Kalau mahram Ustaz, maknanya kalau anak tu nikah, kalau perempuan dia boleh jadi wali lah. Wali tak boleh. Wali tak dia boleh. Mahram tak semestinya wali. Okay. Wali ni ada susunan. Bapa je boleh wali. Okay. Wali tak boleh. Dia wali ni bapa, datuk dan adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan. Adik-beradik tinggi walaupun mahram, tetapi dia tak boleh jadi wali. Kan? Adik-beradik semak. Adik-beradik semak tak boleh jadi wali. Walaupun dia mahram. Kita mak yang sama. Mak yang sama tapi bapa lain. Mak sama bapa lain. Kan? Kan? Dia panggil adik-beradik semak. Dia mahram adik-beradik kita. Sentuh tak batal semayang, sentuh tak haram, kemudian tak boleh nikah. Tapi nak jadi wali, adik-beradik seibu tak boleh. Dia adik-beradik seibu sebapa atau adik-beradik sebapa saja boleh jadi wali. Bukan bererti mahram boleh jadi wali. Tak. Wali dia lain, bab lain. Susunan dia lain. Cuma dia mahram mana tak batal semayang dan tak boleh menikah. Harta pusaka pun tak boleh dapat. Sebab harta pusaka tu dapat melalui nasab. Nasab. Nasab ni maksudnya melalui keturunan. Bapa tiri, mak tiri semua tak dapat.
Sebab tu ada satu tempat itu saya mengajar pusaka, dia tanya, saya ada mak tiri. Arwah ayah saya tu dah meninggal, tapi lepas mak saya meninggal, arwah ayah saya ni nikah dengan seorang perempuan, mak tiri saya sekarang lah. Ayah saya pun dah meninggal sekarang. Jadi dia ada mak tiri lah, kami layan macam mak kami sendirilah. Jadi kalau kami meninggal ni, dia boleh dapat pusaka tak? Ataupun kalau dia meninggal, kami boleh dapat pusaka tak? Tak boleh. Mak tiri tak boleh dapat pusaka. Walaupun dia mahram, tak batal sembahyang dengan kita, tak boleh nikah, tapi pusaka tak dapat. Baik. Ada soalan lain? Saya nak tanya satu ni, mungkin luas sikit. Kalau misalnya kita ni sebagai salah seorang bagi waris harta mak dan bapa kita, kita nak gugurkan hak kita untuk tuntutan pusaka-pusaka, nak mengelakkan gaduh-gaduh. Macam mana Ustaz? Boleh tak Ustaz? Dosa tak? Nak gugurkan hak kita? Nak gugurkan, kita nak tarik hak kita lah. Oh, kita tak nak ambil lah? Tak nak ambil. Oh, tak nak ambil, tak nak masalah. Dosa lah, tak dosa lah. Tak berdosa. Okey. Dia sebenarnya harta pusaka tu bila dah dibagikan jadi milik kita. Kita tahu dah kita dapat apa-apa kan? Okey, bila kita dah tahu kita dapat apa-apa semua, ini semua dah dapat dah. Kita berkata, hak bahagian saya tu saya bagi kepada waris-waris yang lain lah. Bagilah, saya tak nak. Itu apalah. Macam duit kita lah, duit kita. Kita ada 100, kita mau bagi kat Ustaz Zaki. Alhamdulillah. Kan? Nak bagi kepada waris-waris yang lain pun boleh. Nak bagi kepada orang lain bukan waris pun boleh. Sebab itu duit kita. Jadi kita boleh nak berikan kepada sesiapa. Jadi katalah kita dapatlah duit, dalam duit tadi dapatlah, dah dibagi-bagi dapatlah 10,000. Kita pun dah tentu dapat 10,000, kita berkata, bahagian aku yang 10,000 tu aku pulangkan balik kepada kamu orang semualah. Kau bagilah macam mana kamu nak. Okey. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita boleh berikan duit kita kepada sesiapa saja kita nak. Okey? InsyaAllah. Ada soalan lain? Okey. Tengok kalau ada yang tulis soalan. Oh, baru tahu. Tak apa, insyaAllah. Tahu itu satu ilmu. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi soalan, saya harap kita boleh saya rasa kita boleh berhenti setakat ni lah, insyaAllah. Nanti kalau kuliah akan datang, kuliah bersemuka nanti kita insyaAllah lah kita boleh sambung bab nafkah. Itu pada muka surat 62. Muka surat 62 insyaAllah. Wallahu a'lam. Setakat ini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita sambung pada perjumpaan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.